Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fikri bin Azman, bernombor metrik C21B1832, merupakan pelajar bagi mata pelajaran Asas Keusahawanan di bawah kelolaan Madam Syafiqah binti Samad. Ingin membentangkan bahagian tajuk saya iaitu bahagian pengenalan, di mana saya merupakan Ketua Kumpulan bagi Grup 5 Asas Keusahawanan W1T3, di mana kami telah mereka dan menjual satu produk yang dikenali sebagai COVID Essential Kit Box, di mana syarikat kami lebih dikenali sebagai COVID Essential Kit Box Enterprise atau nama singkatan dia Cik B Enterprise. Jadi secara tidak langsung dia dikeluarkan atau direka ekoran daripada penularan wabak COVID-19 yang itu sendiri, di mana dia telah jadi pandemik COVID-19 yang berlaku di Wuhan, China, dan berlaku pada seluruh Malaysia dan merebak di seluruh Malaysia, di seluruh dunia, khususnya di negara Malaysia. Jadi misi kami untuk mengeluarkan dan menjual produk kami ini adalah dengan untuk memberi jaminan keselamatan serta perlindungan kepada para pelanggan yang kami hargai. COVID Essential Kit Box itu terdiri daripada face mask, hand sanitizer, mask layar dan COVID antigen test, yang mana yang COVID antigen test ni dia digunakan dengan menggunakan kaedah ILO, di mana kita boleh mengesan sama ada seseorang pesakit itu, seseorang individu itu positif ataupun negatif COVID-19. Jadi sebagai langkah untuk kita menghargai para pelanggan yang kami berurus niaga jualannya itu, jadi kami telah menggunakan kalender dan juga kotak hadiah sebagai self reward kepada para pelanggan tersebut. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umar Al-Azim bin Zulkifli dan kini saya akan menerangkan tentang latar belakang perniagaan kami. Perniagaan kami bertempat di nombor 15 Jalan Padi Emas 1/3, Bandar Baru Uda 81200, Johor Bahru, Johor. Jenis perniagaan kami ialah perniagaan berasaskan rakan kongsi. Perniagaan kami didaftarkan pada tarikh 23 hari bulan 6 pada tahun 2020. Modal pemula bagi perniagaan kami ialah sebanyak RM150,000 dan setiap ahli mengeluarkan modal sebanyak RM25,000 sebagai modal permula mereka. Kami menggunakan Maybank dan juga CIMB Bank sebagai bank urus niaga perniagaan kami dengan pelanggan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menyambung kepada bahagian administration. Jawatan tertinggi dalam syarikat kami ialah Ketua Pegawai Eksekutif yang disandang oleh Muhammad Fikri bin Azman. Di bawah Ketua Pegawai Eksekutif ialah Jawatan Pengurus Besar yang disandang oleh Muhammad Omar Al-Azim bin Zulkifli. Di bawah Pengurus Besar terdapat 4 jawatan, iaitu Pengurus Kewangan yang disandang oleh Anis Syahira binti Amdan, Pengurus Pemasaran yang disandang oleh Muhammad Azan bin Muhammad Hashim, Pengurus Operasi yang disandang oleh Fatin Kristina binti Fuad, dan Pengurus Sumber Manusia yang disandang oleh Muhammad Firdaus bin Senari. Di bawah pengurusi operasi, terdapat pekerja biasa yang ditugaskan untuk melaksanakan kerja yang diarahkan oleh pihak atasan. Baiklah, kita pergi kepada tugasan dan tanggungjawab setiap ahli organisasi dalam syarikat. Yang pertama ialah Ketua Pegawai Eksekutif. Ketua Pegawai Eksekutif perlu mengarahkan dan menyusun bahan-bahan mengikut rancangan yang telah ditetapkan. Ketua Pegawai Eksekutif perlu menguruskan pekerja bawahannya bagi mencapai matlamat organisasi. Yang kedua iaitu Pengurus Besar. Pengurus Besar bertanggungjawab dalam mengawasi operasi perniagaan, membangun dan melaksanakan strategi pertumbuhan, melatih pengurus dan kaki tangan bawahan, serta merancang dan menguruskan belanjawan syarikat. Bagi pengurus kewangan pula, bertanggungjawab dalam menguruskan bajet perniagaan, menganalisis dan mengawal aliran tunai
wang perniagaan syarikat, menyediakan akaun tahunan syarikat, menyediakan slip gaji, resit perniagaan dan gaji pekerja serta melaksanakan sesuatu yang berkesan untuk meningkatkan jualan dan keuntungan bagi memastikan perkembangan perniagaan yang baik. Bagi pengurus pemasaran pula, bertanggungjawab dalam menganalisis semua data pemasaran dan jualan, merancang strategi jualan, membuat kajian tentang trend semasa, produk pesaing dan jadual harga pasaran, serta melaksanakan temu duga kerja, melantik pekerja baru dan melatih kaki tangan pemasaran. Bagi pengurus operasi pula, bertanggungjawab dalam berkomunikasi dengan pengurusan atasan untuk membangunkan matlamat operasi strategik. Yang kedua adalah merancang rancangan jangka panjang untuk mencapai objektif strategik. Yang ketiga adalah mencipta dan mengurus belanjawan perbelanjaan, operasi serta modal organisasi. Bagi pengurus sumber manusia pula, bertanggungjawab dalam mengambil calon pekerja, memastikan semua pekerja berdisiplin, bertanggungjawab dalam memastikan bilangan pekerja mencukupi serta mengemaskini dasar syarikat. Baiklah, kita pergi kepada peralatan pejabat. Yang pertama ialah pendingin hawa yang berharga 3,200 untuk 4 kuantiti, set meja yang berharga 1,800 untuk 6 kuantiti, set komputer yang berharga RM8,994 untuk 6 kuantiti, kabinet fail yang berharga RM483 untuk 7 kuantiti, set sofa RM400, mesin fotostat RM150, water dispenser yang berharga RM123, telefon RM100, televisyen RM500, meja mesyuarat RM450, kerusi RM300 untuk 6 kuantiti dan lain-lain RM250. Dan jumlahnya adalah sebanyak RM16,750. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Islam Tifuaid bernombor matrik C21A1734. Saya akan meneruskan perbincangan saya mengenai proses operasi. Proses operasi kami akan bermula dengan kami menyediakan stok yang mencukupi untuk dipasarkan kepada customer. Seterusnya kami akan melalui proses pemasaran. Proses pemasaran kami memiliki pelbagai bentuk, antaranya kami menggunakan media sosial untuk menarik pelanggan membeli produk kami. Seterusnya kami akan membuat persetujuan dengan customer untuk meneruskan pembelian atau tidak. Sekiranya customer ingin meneruskan pembelian, mereka akan memilih jenis warna box antara biru atau hitam, dan seterusnya jenis warna layout dan mask. Mask akan diberi beberapa pilihan dan mereka akan memilih 5 pilihan untuk dimasukkan dalam COVID kit mereka. Seterusnya kami akan membungkuskan dengan bubble wrap serta memberi free gift. Antara free gift yang ada adalah hand sanitizer, mini kalender dan kad ucapan. Kami juga akan menghantar produk kami kepada customer melalui pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Senari. Nama matrik C21A1804. Saya akan menerangkan tentang marketing. Di sini anda boleh lihat kami menjual COVID Essential Keyboard. Terdapat beberapa barang keperluan yang kami berikan seperti face mask, antigen test dan mask lanyard. Face mask yang kami berikan ialah KS94. Mask ini didatangi dengan pelbagai warna yang menarik. Mask ini juga mempunyai kualiti yang tinggi. Seterusnya, antigen test yang kami bekalkan kepada pelanggan ialah antigen test yang telah diluluskan oleh KKM. Dalam paparan di atas, pertama sekali kami menawarkan harga yang menarik jika pembeli membuat pembelian 2 kotak. Kami akan memberikan harga iaitu RM35. Manakala jika pembeli membuat pembelian 1 kotak Kidsboard, mereka akan dapat harga RM19.90. Hal ini kita dapat lihat sendiri perbezaan harga yang ketara. Seterusnya, gambar di atas adalah contoh feedback dari salah seorang customer kami yang berpuas hati.
Seterusnya, kita pergi kepada persaingan. Dalam perniagaan ini terdapat ramai yang menjalankan perniagaan seperti kami. Pesaing ini mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman mereka sendiri. Oleh itu, terdapat 3 syarikat yang bersaing dalam perniagaan ini. Syarikat tersebut ialah A-Mall, Smo Diving dan Azco.my. Kita teruskan kepada syarikat pertama iaitu A-Mall. Dari segi kekuatan ialah harga murah, mudah dibeli dan produk lebih ringkas. Dari segi kelemahannya pula ialah produk yang mereka pasarkan tiada sijil daripada Kementerian Kesihatan dan mereka juga hanya menyediakan topeng 3 lapis sahaja. Seterusnya, dari segi peluang, mereka mempunyai jenama sendiri dan perniagaan tempatan. Akhir sekali, barangan mereka bukan daripada pihak berdaftar. Persaingan kedua ialah syarikat Smo Diving. Dari segi kekuatan Smo Diving ialah terdapat beberapa pilihan set seperti set A, set B, set C. Ini memudahkan pelanggan untuk memilih set yang mereka inginkan. Mereka juga menyediakan sanitizer yang boleh diisi semula. Dan mereka sediakan lebih banyak pilihan untuk face mask. Bagi kelemahan pula ialah harga terlalu tinggi dan terdapat cas yang dikenakan untuk penghantaran. Seterusnya, dari segi peluang ialah produk mereka terkenal dalam internet, perniagaan tempatan dan banyak promosi untuk pelanggan. Akhir sekali, dari segi ancaman ialah barangan ini adalah dari luar negara. Persaingan ketiga ialah Azco.my. Kekuatan mereka ialah mereka membekalkan vitamin C, menyediakan produk yang terkenal dan mereka juga sediakan 10 pieces topeng muka. Dari segi kelemahan pula ialah mereka menyediakan topeng muka 3 lapis sahaja. Harga yang dijual juga paling mahal dan vitamin C yang dibekalkan mempunyai tarikh luput. Seterusnya, dari segi peluang ialah mereka mendapatkan bekalan daripada jenama terkenal dan masa penghantaran mereka juga sangat cepat. Akhir sekali, ancaman kepada mereka ialah masa penghantaran lambat dari pembekal. Seterusnya ialah target market. Target market kami ialah para pekerja dan para pelajar. Untuk pekerja, kami pasarkan sebanyak 60%, manakala untuk pelajar ialah 40%. Akhir sekali, marketing strategi. Dari segi produk, kami akan membuat video tutorial untuk penggunaan antigen test dan cara pemakaian mask dengan betul. Dari segi promosi pula, kami menggunakan WhatsApp, Instagram dan Facebook. Kami juga membekalkan free gift kepada setiap pembelian yang dilakukan. Ketiga, dari segi harga, kami memberikan harga yang mampu milik dan berbaloi kepada pelanggan. Cara penghantaran pula ialah kami membuat penghantaran secara postif iaitu menggunakan JNT. Dan kami juga ada membuat cash on delivery di kawasan-kawasan tertentu di sekitar kami. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya pula akan menerangkan bahagian financial plan bagi perniagaan kami. Rancangan kewangan adalah komponen penting di dalam business plan, di mana melalui rancangan ini kita akan dapat kenal pasti sama ada perniagaan tersebut dapat dijalankan atau sebaliknya. Kewangan ini merangkumi bajet daripada admin, marketing dan operation. Kami memulakan perniagaan ini dengan menyediakan RM150,000 yang berdasarkan jadual kos pelaksanaan projek ini. Jumlah kos kami tidak termasuk kenderaan adalah tidak melebihi RM150,000 tersebut. Oleh itu, kami tidak membuat apa-apa pinjaman bagi memulakan perniagaan kami. Seterusnya, ini adalah jadual susut nilai bagi aset tetap perniagaan kami. Antaranya adalah peralatan pejabat, kenderaan, signboard dan peralatan mesin. Pengiraan dibuat dengan peratusan susut nilai sebanyak 20% bagi jangka masa 5 tahun. Jadual pembayaran balik pinjaman dan sewa beli dalam jangka masa 5 tahun dan jumlah pembayaran adalah termasuk dengan faedah 5%. Penyata proforma ini adalah anggaran awal yang perlu dibuat oleh seseorang usahawan untuk tujuan merancangan perniagaan dan biasanya disediakan dalam minimum 3 tahun.
Setiap tahun akan menunjukkan peningkatan bagi jumlah aliran wang tunai sebanyak 2% bagi tahun kedua dan 3% bagi tahun ketiga. Untung rugi ini akan menunjukkan jumlah untung kasar dan untung bersih bagi perniagaan kami. Sheet pula menunjukkan jumlah aset, jumlah equity dan liability syarikat kami. Analisis kewangan ini dapat mengukur kebolehan sebuah perniagaan untuk membayar bil bulanan, kecekapan menggunakan aset untuk menjana jualan. Selain itu, analisis kewangan ini juga dapat menunjukkan prestasi kewangan perniagaan dan mengukur tahap risiko kewangan yang akan ditempuh oleh syarikat. Kita sudah sampai di bahagian kesimpulan. Covid Kitbox Enterprise dengan kerjasama e-Week Online mencatatkan margin keuntungan yang sederhana pada akhir produk jualan kami. Kami bersyukur kerana kami tidak perlu menanggung sebarang kerugian yang serius. Walaupun syarikat kami terpaksa bekerja keras semasa musim pandemik ini untuk meningkatkan jualan, kami bersyukur kerana kami mendapat sambutan yang positif daripada para pelanggan kami sendiri. Semangat pasukan yang kuat telah menjadi dorongan kepada pasukan kami untuk terus berjaya. Prestasi jualan kami bergantung kepada kebijaksanaan dan daya cipta setiap ahli pasukan. Kami juga sedar bahawa kami masih lagi mempunyai kelemahan di dalam perniagaan ini dan antara kelemahan yang dapat dilihat ialah kekurangan kami dalam memasarkan barangan secara atas talian. Namun, kami telah menangani masalah tersebut dan kami akan berusaha untuk memperbaiki ke arah lebih baik terhadap perniagaan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.